Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak ceritakan satu pengalaman daripada kawan saya yang bernama Fiza. Dia pernah belajar dekat UK. Pada tahun akhir, dia dan kawannya lagi 5 orang decide untuk sewa dekat luar. Jadi, diorang pun pergilah usah rumah masa cuti sama. Sempat pergi tengok 3 biji rumah dan 1 biji rumah yang last tak sempat pergi tengok sebabnya diorang pergi trip dulu. Trip pusing-pusing Europe. Lepas balik trip, Fiza terpaksa balik Malaysia secara cepat-cepat sebab ada hal. Jadi, dia wakilkan kawan-kawan dia je tengok. Nak dipendekkan cerita, memang rumah yang keempat tu lah jadi pilihan. Rumah tu ada 3 tingkat, 6 bilik. Jadi Fiza minta tolong kawan-kawan dia angkat barang dia ke rumah tu. Automatik dia dapat bilik yang kawan-kawan dia tak nak lah. Bilik dia tingkat bawah, belakang sekali dekat dengan dapur dan ada 2 pintu. Satu pintu akses daripada dalam rumah dan satu lagi untuk keluar ke backyard. Jadi bila habis cuti sama, Fiza pun balik UK. Dia naik flight ke Manchester, kemudian ambil bas ke Derby. Dalam masa perjalanan ke Derby tu, ada satu ekor anjing ni yang sebesar manusia datang menyendih-nyendih dekat dia, menggesek-gesek, kemudian tertitik ayak liuk dekat baju dia. Dah masa tu Fiza pakai baju baru. Dia macam tahan nangis lah sebabnya dia sedih sangat. Baju tu baju baru dah kena sental dengan tanah, which is kena sertu. Jadi bila sampai dekat rumah baru dia tu, dia masuk tanpa fikir panjang. Dia letak-letak barang and then keluar ikut pintu backyard tu. Dia bawa torchlight lah sebab tu malam, agak gelap lah. Dia sampai lebih kurang waktu maghrib macam tu. Dia korek-korek tanah, kemudian masuk, mandi-mandi, sental-sental baju dia, settle dalam pukul 10 malam. Lepas tu dia pun baring-baring nak cuba tidur, tapi tak berjaya sebabnya tempat baru. Dia susah nak sesuaikan diri. Kemudian dalam pukul 2 pagi macam tu, dia pun lelap. Dan tiba-tiba pukul 6 pagi, dia bangun macam orang gila. Dia meraung-raung, tapi suara dia tak keluar. Lepas tu dia meronta-ronta sampailah terkeluar suara yang kuat gila. Dia kata macam suara orang yang kena rompak macam tu. Lepas tu kita minta tolong kan. Macam tu lah. Sebabnya dia sangat takut. Dia rasa macam ada someone tengah perhatikan dia dalam bilik tu. Kemudian dia pun capailah telefon. Sebab telefon je yang paling dekat dengan dia. Dia call mak dia yang dekat Malaysia. Masa tu mungkin dalam pukul 1 tengah hari dekat Malaysia. Dia telefon, dia ceritakan apa sebab dia jadi takut macam tu. Iaitu dia mimpi. Mimpi dia datang seorang lelaki yang pakai baju kot yang labuh macam tu, pakai kot colour hitam, kemudian ada topi, macam Mak Saleh lama macam tu. Lelaki tu borak-borak dengan dia dan ajak dia pusing-pusing jalan dalam rumah. Kemudian dia pergi lah tengok tingkat atas, tingkat kedua, front yard apa semua. Last bawa pergi tengok bilik bawah tanah. Lepas tengok-tengok bilik bawah tanah, dia orang pun pergi dekat dapur balik, borak-borak. Masa kat dapur tu, Fiza perasan tu tempat dia korek tanah tadi tu kan. Lepas tu lelaki tu pun cakap dekat Fiza, "Saya nak bersama dengan awak selama 100 tahun. Bolehkah awak janji untuk hidup dengan saya 100 tahun?" Fiza macam, apa ni? Fiza tengok dekat lelaki tu, dia terkejut sebab dia tak nampak wajah lelaki tu. Apa yang dia nampak, darah yang berlumuran memang banyak sangat dekat muka lelaki tu, dan tempat dia orang berdiri tu bersepah-sepah darah. Fiza macam takut lah. Dia pun cakap kat lelaki tu, dia memang tak nak buat perjanjian tu. Tapi lelaki tu paksa untuk accept perjanjian tu. Jadilah kejadian nak tak nak tu sampailah Fiza terkejut dari tidur dan jadilah macam tadi tu, duduk melalak-lalak. Kemudian bila hari cerah sikit, Fiza pun pergilah tengok rumah dia. Dia pergi macam tempat dia pergi dalam mimpi tu kan. And memang betul, memang sama dalam mimpi. Dan yang paling sama sekali adalah dekat bilik bawah tanah tu. Memang 100% sama dengan dalam mimpi dia. Kata Fiza, mati aku kalau dapat saka British. Kang tak pasal bomoh pun kena speaking nanti. Jadi Alhamdulillah juga sebabnya lepas pada mimpi tu Fiza just demam je. Dia tak ada apa-apa gangguan dah selepas tu. Jadi moral of the story sebenarnya Fiza cakap kejadian ni mungkin sebabnya dia masuk keluar rumah tu kan. Keluar masuk rumah tu tak ada baca, tak ada bagi salam apa-apa pun. Dan tidur pun macam tu je. Kan kita orang Islam sebelum tidur ke apa-apa mintalah perlindungan daripada Allah kan. Itulah sebabnya mungkin katanya nasib baiklah tak dapat saka British tu. Nah ya weh.